والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Mohon maaf agak lewat sikit. Ada petang tadi bawa mertua appointment kat hospital, follow up matanya, pembedahan tu. Jadi kedua appointmentnya bawa sampai pukul 5. Jadi tak sempat balik ke rumah, terus ke sini tapi lewat juga sampai. Baik, muka surat 230 yang Rumi. Faedah, ini suatu faedah, adalah setengah daripada negeri Jawi. Negeri Jawi ni negeri Nusantara, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura. Banyak kedatangan balak dan fitnah yang amat besar pada membinasakan agama Islam. Balak dan fitnah apa? Balak dan fitnah yang membinasakan agama Islam. Dan beberapa manusia yang sudah murtad, na'udzubillah dzalik, masuk agama kafir. Maknanya dari segi akidah ni salahnya. Istimewa pula kebanyakan orang yang jahil. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayunya apa? Bodoh ataupun tak berilmu. Yang mendakwa dirinya alim, tapi dia kata diri dia alim, tahu, berilmu. Lagi sufi, dan mengaku ahli sufi, ahli tasawuf, yang mengajar ia akan manusia, akan ilmu batin. Tak semualah, tapi maknanya ada. Maka yang benarnya tiada yang dinamakan dia sufi, hanya dinamakan kafir dan mulhid. Sebab apa? Akidahnya salah. Maka murad yang dikendaki daripada jahil itu orang yang tiada mengenal ia akan iktikad yang sebenar. Dia kata dia belajar tauhid, tapi tauhid yang dipelajari, yang dimasukkan dalam hatinya tak bertepatan dengan yang sebenar. Contoh seperti tiada dapat dibezakannya iktikad ahli sunnah wal jamaah dan antara iktikad Jabariyah dan Qadariyah. Apa beza ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah? Entah. Itu maknanya tak tahulah. Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab kalau dikatakan orang yang berfahaman Jabariyah tu dikata dia ahli sunnah, habis dia terikut. Kalau orang Qadariyah tu dikata dia ahli sunnah, habis terikut juga. Dan pengalaman saya sendiri, memang saya pernah jumpa, cuma saya tak sebut nama lah. Sebab dia antara yang popular juga. Jadi bila sebut nama tu kan nanti orang bandingkan orang yang saya sebut tu dengan diri saya, sedangkan saya ni dengan dia memang ilmu yang saya sebut tu memang lagi tinggi. Tetapi pada bab beza ahlu sunnah wal jamaah dengan Jabariyah dan Qadariyah, dia tersalah. Dia berbeza. Jadi sebenarnya tak boleh dibandingkan saya dengan orang tersebut. Kena banding dengan kitab ataupun pengarang kitab. Banding itu tak apa. Pasal apa? Yang saya bawa tu daripada kitab ni lah. Jadi dalam pengalaman hidup saya selama 39 tahun ni, banyaklah, taklah semua, banyak
Ataupun banyak tu banyak sangat, beberapa lah, beberapa. Wah, banyak macam banyak sangat kan. Beberapa lah, beberapa orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kata ngotot-ngotot. Ngotot-ngotot ni apa? Memang betul-betul lah. Kata toreh tu keluar darahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohlah gitulah. Tetapi bila dia bercakap, dia berkata-kata, oh, rupa-rupanya mulutnya hanya cakap Ahlus Sunnah. Dalam hati apabila dikeluarkan, dicakap, dizahirkan, rupanya Jabariyah atau Qadariyah. Jabariyah saya jarang jumpa lah. Qadariyah. Yang Jabariyah, yang Jabariyah ada juga. Yang Jabariyah ada juga. Secara ringkas bezanya apa? Jabariyah ni pegang hakikat tauhid, menolak zahir syariat. Manakala Qadariyah ni pula pegang zahir syariat, hakikat tauhid dibuang, sama ada semua atau separuh. Kalau kita dah ulang kaji yang Aqidatul Najin yang depan-depan ni, dapat nampak, kan? Tapi kalau belum nampak, nanti ulang lagi ya. Itu beza. Kalau dah dapat bezakan, ni Ahlus Sunnah Jamaah, ni Jabariyah, ni Qadariyah. Bezakan tu apa? Bila dia berkata-kata. Bukan beza dari segi pakaian, beza dari segi amalan, tak. Beza dari segi apa yang dia cakap tu, maknanya dia zahirkan apa yang dia faham dalam hati. Oh, ini kata-kata dia ni menggambarkan hati dia, kepercayaan dia ni. Ini fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini kata-kata dia ni, apa yang dia percaya ni Jabariyah. Yang ini yang dia kata ni Qadariyah. Sampai tahap macam tu baru namanya mengenal i'tikad yang sebenar. Istimewa pula jahil ia akan barang yang wajib bagi Allah. Dia tak tahu apa yang wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Dan barang yang mustahil atasnya, sifat-sifat yang mustahil atas Allah. Dan barang yang harus baginya, sifat harus bagi Allah. Tak tahu. Wajib kat sini wajib akal. Mustahil kat sini mustahil akal. Harus akal. Dan jika tiada ia mengenal akan sifat ketuhanan, maka betapa boleh ia tawajuh kepada Tuhan yang ia tiada kenalnya sekali-kali. Tawajuh tu menghadapkan wajah, makna fokus pada Allah Ta'ala. Awak tak kenal Allah Ta'ala tu macam mana, sifat-sifatnya awak tak kenal. Awak kata awak tawajuh pada Allah. Awak kata awak ahli sufi, tasawuf, hanya mengingati Allah sahaja. Jadi dipersoallah oleh ulama ahli tauhid, macam mana awak boleh kata awak tawajuh kepada Tuhan sedangkan awak tak kenal sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Maka setengah daripada mereka itu yang mendakwa akan sekalian makhluk ini sifat Allah ada di kalangan ajaran sesat lah, yang mengatakan semua makhluk ni adalah sifat Allah. Maka tiadakah, jadi soalan tu menegaskan bahawasanya memang dia terkeluarlah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkeluar daripada Islam. Maka tiadakah ia masuk ke kufur dan meninggalkan yang sebenarnya? Bukan tiadakah tanya, maknanya memang confirm lah. Dan jikalau benar pada takwil mereka itu sekalipun, yang sebenarnya macam ni. Mula-mula dia cakap semua makhluk Allah ni sifat Allah. Yang sebenarnya bila dia kata ini fahaman yang sesat, fahaman yang kufur. Yang sebenarnya maknanya begini, yang lain, bukan apa yang saya cakap. Dah makna lain pula. Dan jika benar pada takwil mereka itu sekalipun, tiada sunyi daripada jatuh, yang ini berlaku di dalam bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram maknanya Rasulullah tak pernah berfahaman sebagaimana dia berfahaman. Yang haram, bid'ah yang haram. Bid'ah kan ada yang wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ini bid'ah yang haram, lagi berdosa besar. Kerana perkataan yang demikian itu syubhah, meragu-ragukan. Contoh apa nama ni perkataan seperti kata-kata ahli sufi itu ditiru, ataupun
kata-kata inilah kata-kata Al-Sufi lah ditiru, kan. Contoh ajalah ayat Quran senang kan, wajah Allah, tangan Allah, dia sebut tu, dia tak terangkan tangan Allah tu apa. Jadi bila orang yang mendengar, orang yang tak belajar tentang tafsir, maka dia ingat memang tangan Allah, memang Allah ada tangan. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua penafsiran. Kalau ayat-ayat mutasyabihat tu, ayat-ayat yang syubhah, yang samar-samar, pertama serah maknanya kepada Allah, wallahu a'lam, wallahu a'lamu bis-shawab, hanya Allah yang tahu dengan yang sebenar. Itu penafsiran pertama, tafwid dipanggil. Yang kedua, takwil, dipindahkan makna yang sesuai. Sesuai itu sesuai macam mana? Adakah kita tepuk dada tanya selera? Tak. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, iaitu tangan Allah, kuasa Allah, kudrat Allah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, suratul Ikhlas ayat keempat. Dan begitu juga ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat yang lain, wajah Allah, iaitu diri Allah. Allah duduk atas arash, iaitu Allah menguasai arash. Dan beberapa lagi lah ayat mutasyabihat yang lain, yang kita dah sebut banyak kali dah. Dan banyaklah pengajaran yang mukhalif, yakni bertentangan dengan syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kamu ikut akan pengajaran mereka itu. Nak kenal macam mana? Nak kenal tu pun dengan kitab lah, dengan ilmu dalam kitab. Bila sama dengan kitab, betul lah orang tu, walaupun tak popular, kan. Kalau tak sama dengan kitab, popular macam mana pun, salah tetap salah. Kita kalau nak sangka baik pun, sangka baik dari segi mungkin dia tak tahu, mungkin dia terlepas maklumat. Dia pada bab menentang ajaran sesat yang ini, bagus, dalilnya kuat apa semua, tapi pada pada masa yang sama dia terikut pula ajaran sesat yang lain. Begitu. So kita boleh anggap, yang paling baik pun boleh anggap dia jahil bab ajaran sesat yang ni. Dan dia jahil tentang Ahlus Sunnah Jamaah yang sebenar lah, yang menyeluruh. Mana dia punya ilmu tu kurang menyeluruh lah pada bab ajaran sesat tu. Baik, maka jangan kamu ikut akan pengajaran mereka itu, kerana mereka itu sesat lagi menyesat akan manusia. Yang ini saya tanya sendiri tuan badannya, memang saya tanya sendiri. Nak tahu dia punya akidah. Dia kuat menentang fahaman Wahabi dengan dalil-dalil semua, bagus. Sesi soal jawab saya tanya sendiri masa saya belajar kat UKM lagi. Dia ada buat seminar ceramah gitulah. Jadi saya pun tanya, apakah bagaimanakah akidah satu orang yang mengatakan Allah pinjamkan kuasa pada makhluk? Betul tu, Ahlus Sunnah Jamaah. Sedangkan itu adalah fahaman Mu'tazilah atau Qadariyah. Dia menentang ajaran sesat Wahabi, tapi dalam masa yang sama dia berfahaman Mu'tazilah atau Qadariyah. Sesat juga, ajaran sesat juga. Jadi dalam tak sedar, ya, kalau banding ilmu, dia belajar tu memang lagi tinggi lah, kan. Sampai ke tahap PhD. Macam saya ni ijazah je, dah lah ijazah saja, bahasa Melayu pula tu. Memang tak kena langsung, kan tak? Dah lah ijazah saja, dah ijazah saja, ijazahnya bahasa Melayu. Yang orang tu dah memang ijazah apa ni, ijazah PhD semua memang bidang agama, kan. Jadi janganlah banding saya dengan orang tu, banding dengan kitab. Syekh Zainul Abidin ni tak ada ijazah, tapi dia punya ilmu tu
tinggi lagi lah daripada doktornya. Kan? Pasal apa? Belajar doktor dia ijazah kan 4 tahun. Lepas 4 tahun nanti dapat buat master tambah lagi 2 tahun. Lepas master buat PhD pula, berapa tahun kan. Kumpul-kumpul katalah 10 tahun. Ini ulama yang Syekh Zainul Abidin ni belajar 10 tahun ke lebih agak-agak. Ya tak? Lebih lagi lah. Sudah tentu lebih lagi. Buktinya kitabnya, huraiannya, bezakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ajaran-ajaran sesat yang lain. Berapa banyak ajaran sesat? 72 ajaran sesat. Bila baca kitab Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani ni, baca dan faham, belajar. Bukan baca sendiri, faham sendiri kan. Belajar, nadah kitab. Habis khatam kitab ni, nampak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni contohnya Wahabi. Ini Qadariyah. Yang ini Jabariyah. Yang ini 72 dia dapat bezakan. Dia dapat trace, dia dapat tapis. Itu nak kata apa? PhD. Bukan PhD lagi dah. PhD pun tahu Profesor Emeritus pun belum tentu kan. Tinggi lagi lah. Tinggi lagi. Dan kitab Aqidatul Najin ini setaraf isinya tu setaraf dengan kitab-kitab Arab, Fathul Majid, Tuhfatul Murid, Tahqiqul Maqam, Kifayatul Awam. Setaraf isinya tu sama dengan kitab-kitab Arab. Baik, tu banding, tu sesuai. Pasal apa? Yang saya ambil pun daripada kitab Aqidatul Najin. Bukan saya sendiri yang mikir-mikir tengok Al-Quran, hadis, mikir sendiri, tak. Daripada kitab para ulama juga. Kalau banding macam tu, tak apa. Baik, sambung. Itu pengalaman hidup saya lah. Memang saya ada jumpa. Habis saya tak beritahu ke? Awak rasa kalau saya beritahu, masa saya lagi budak, belum ijazah pun belum dapat, masih belajar. Agak-agak kalau saya rasa Ustaz salah lah. Mau kena halau. Tak? Mau kena halau. Awak apa? Ijazah pun belum habis. Tak? Biasa kan banding macam tu kan. Dibanding belajar sampai mana kan. Kalau nak tegur cara baik pun agak-agak mungkin Ustaz boleh jumpa tak personal. Nanti orang tak bagi. Pasal apa? Takut saya nak menanya soalan yang Ustaz tu tak dapat jawab nanti. Dia macam tu kan. Kalau Ustaz boleh tak saya berdua je tanya. Dia kan orang tak bagi. Pasal apa? Nak jaga supaya dia ni tak di soal sampai bertubi-tubi begitulah kan. Makna nak jaga keselamatan, kebajikan Ustaz ni kan. Jadi confirm ni memang susah nak tegur tu susah lah. Baik, sambung maka setengah sambung bawah tu. Dan banyaklah pengajaran, maka janganlah kamu ikut akan pengajaran mereka itu, kerana mereka itu sesat, lagi menyesat akan manusia. Cuma dia tak sedar je. Dan setengahnya menegahkan orang yang menyebut nama Allah, kerana berpegang pada perkataan setengah ahli sufi. Jadi saya rakam video ni supaya mudah-mudahan andai kata dia nak dengar kan. Jadi dia tengok, aku tersalah. Dia taklah, dia malu. Secara tak langsung lah kan. Aku tersalah. Rupanya yang aku berfaham selama ni Jabariyah atau Qadariyah, Mu'tazilah rupanya. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Faham Mu'tazilah. Jadi dia sendiri yang mencari kan. Dia sendiri. Dia taklah dia rasa malu kan. Kalau saya betulkan, habis kena saman malu pula saya kan. Orang bukan kira betul salah, orang kira dia dimalukan. Mana tak malu? Dah orang ada PhD apa semua ditegur orang yang tak habis belajar lagi bernama ijazah. Malulah. Jadi kalau rakam ni andai katalah mudah-mudahan insya-Allah sampai kalau dia rajinlah menaip kan kat YouTube, taip.
Beza Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ajaran sesat lain. Contohlah katalah kan. Mudah-mudahan jumpalah. Baik, sambung Dan setengahnya ajaran sesat menegahkan orang menyebut nama Allah kerana berpegang pada perkataan setengah ahli sufi, ana betul-betul min qauli la ilaha illallah. Artinya aku bertaubat dengan perkataan la ilaha illallah. Ahli sufi ada yang cakap macam tu. Jadi orang yang tak belajar ni dia kata dia tegah orang daripada sebut nama Allah. Padahal yang sebenarnya macam mana? Padahal berpegang mereka itu atas zahirnya semata-mata. Yang tak belajar ni tadi, dia pegang perkataan zahir. Zahir makna literal, makna perkataan tersebut, aku bertaubat dengan perkataan la ilaha illallah, memang seolah-olah aku tak nak sebutlah perkataan la ilaha illallah. Ahli sufi ni memang betul-betul ahli sufi. Dan tiada mengetahui mereka itu akan makna yang dikendak oleh ahli sufi itu. Ahli sufi ni dia bercakap bahasa dia tinggi, macam ahli sastrawan negara lah. Kan? Guru kau ibarat lilin. Apa guru tu lilin ke? Itu kan bahasa sastra tu. Maknanya seolah-olah guru tu seolah-olah dibakar. Bukan guru tu dibakar betul. Budak yang tak faham sastra, guru ibarat lilin, kita bakar cikgu dah, kita bakar cikgu ni. Kan? Makna sebenar tu gurunya berkorban. Dia korbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Ini kan popular tu kan. Kau ibarat lilin, guru, kau ibarat lilin. Itu bahasa sastra. Sufi macam tu, bahasa dia tinggi. Dan setengahnya mengkufurkan. Jadi makna sebenar apa tu dia tak terangkan sini. Tu kena cari kitab tasawuf lah. Dari segi tauhid tak boleh. Apa pula bertaubat dengan perkataan la ilaha illallah? Maknanya seolah-olah tak nak menyebut perkataan la ilaha illallah, sedangkan itulah kalimah tauhid. Dan setengahnya mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu akan al-ilahul batil. Setengahnya tu maknanya setengah ajaran sesat mengkufurkan, mengatakan kafir atau murtad orang yang menafi dengan la ilaha itu akan al-ilahul batil. Maknanya siapa yang kata la ilaha tu tiada Tuhan tu, Tuhan tu maknanya Tuhan yang bukan Tuhan, maksudnya batu kayu semua tu, dia mengkufurkan. Tak boleh, dia tu jahil. Dia taklah sampai hukum kafir murtad. Dan setengahnya mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu sekalian alam, dan lainnya daripada perkara yang mungkar. Jadi memang salah. La ilaha tu tiada Tuhan, Tuhan tu maksudnya tiada Tuhan, bukanlah batu kayu apa semua tu, illallah, kecuali Allah. Allah saja Tuhan. Yang batu kayu tu semua tu bukan Tuhan. Itu tiada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan melainkan Allah. Ilaha tu maksudnya kalaulah ada selain Allah Tuhan yang ada sifat-sifat ketuhanan, itu yang kita nafikan. La, tiada. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau ada yang mengatakan la ilaha, ilaha tu maksud dia batu kayu apa semua, dia taklah sampai tahap kufur. Jangan kita mengkufurkan dia. Dia cuma jahil lah. Jahil. Baik, masuk pada bab alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Alamat tu bahasa Arab maksudnya tanda-tanda. Dan inilah setengah daripada alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Dan setengah daripada alamat kiamat itu, tanda kiamat itu alamat yang jauh, tanda yang jauh. Dan setengah daripada alamat yang hampir, ada juga tanda-tanda yang hampir dan dekat. Dan setengahnya alamat yang telah lalu, tanda yang telah lalu, seperti wafat Nabi SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW tu salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat yang jauh lah. Dan zahir fitnah, fitnah zaman Rasulullah masih hidup pun dah ada fitnah. Dan zalim, zahir zalim, kezaliman.
dan berbunuh-bunuhan. Nyawa sekarang, tiap-tiap hari kita dengar berita pembunuhan, seluruh dunia lah. Bukan Malaysia aja, seluruh dunia. Dan zahir umpama dajajil, yakni dajjal-dajjal. Dajjal ini dajjal-dajjal kecil yang dusta, yang bohong, yang mendakwa dirinya alim, menyesatkan atas orang yang awam. Orang awam ni orang yang orang biasalah, yang tak belajar agama tinggi lah. Dan datang api yang nyata di Madinah pada tahun 654. Dah lepas tu. Dan berperang Turki, dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya, yakni orang besar jadi kecil, lagi hina, lagi papa, dan orang yang hina jadi mulia dan jadi raja. Seperti sabda Nabi SAW tatkala ditanyai oleh Jibril alaihissalam akan alamat kiamat, tanda-tanda kiamat, maka sabdanya, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyani. Artinya lebih kurang, alamat kiamat itu, tanda kiamat itu, bahawa beranak hamba perempuan akan penghulunya, ibu melahirkan tuan. Dan bahawa engkau lihat akan orang yang tiada pada kakinya kaus, lagi bertelanjang, lagi papa, pakai baju tak cukup kain, lagi papa, lagi gembala kambing melampaui mereka itu, pada meninggikan binaan mereka itu, berbangga-bangga dengan bangunan yang tinggi-tinggi, meninggikan bangunan lagi tinggi, itu tanda-tanda kiamat. Yang ini berubah-ubah kelakuan mereka itu, maka mereka yang papa itu jadi kaya, dan yang hina itu jadi mulia, maka berhadap dengan sekelip mata, mana tak pasal-pasal, kan? Maka berhadap mereka itu kepada perhiasan dunia, dan meninggi mereka itu akan segala mahligai-mahligai daripada rumah-rumah mereka itu. Tiada peduli mereka itu dengan agamanya, tak beramal agama lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka'abna luka'a. Artinya lebih kurang, tiada berdiri kiamat, tak berlaku kiamat, hingga adalah orang yang baik dahulunya jadi sejahat-jahat daripada anak sejahat-jahat manusia. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah hadis Arba'in, dan adalah mereka itu meruntuhkan agama dengan sebab tiada mengamalkan dia, dan istimewa pula menegahkan ia akan orang yang berbuat ibadat. Amal agama tak diamalkan, dahlah tak diamalkan, ditegah pula, dihalang pula orang lain berbuat ibadat. Dan lagi sabda Nabi SAW, min asyratis saati an tudu'a al-akhyaru wa turfa'a al-ashraru. Artinya lebih kurang setengah atau sebahagian daripada alamat kiamat itu, tanda kiamat itu, bahawa dihinakan akan segala yang baik-baik dan dimuliakan segala yang jahat-jahat. Benda yang baik dihina, benda yang jahat dimuliakan. Itu tanda-tanda kiamat. Dan dari kerana inilah bersungguh-sungguh penghulu. Macam mana nak tahu sesuatu tu baik atau jahat? Kitab. Kitab. Melalui kitab. Ya, tauhidnya rujuk kitab. Fikihnya, syariatnya, ibadat, nakahan, muamalat, jinayat, faraid, rujuk kitab. Tasawufnya, akhlaknya, rujuk kitab. Kitab kata baik, baiklah dia. Kitab kata benda tu jahat, jahatlah dia. Dan dari kerana inilah bersungguh-sungguh penghulu kita Nabi Muhammad SAW pada mencelakan mereka itu dan menghinakan mereka itu dengan sabdanya, innahum summun bukmun. Artinya lebih kurang,
bahawasanya mereka itu tuli lagi keluh. Isyak sambung sikit boleh tak? Azan sikit gantikan boleh. Saya lewat. Azan sambung sikit. والصلاة على سيدنا محمد المسجد
Baik, semua sikit ni tuan ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum summun bukmun. Bahawasanya mereka itu tuli lagi kelu. Artinya tuli daripada mendengar yang sebenarnya dan kelu daripada berkata-kata yang benar yang muafakat dengan keredaan syarak. Maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Sekarang ni nak tahu yang betul yang salah macam mana? Nak mendengar yang sebenar, nak berkata-kata yang sebenar. Yang sebenar tu nak tahu macam mana? Dah banyak kali sebut, ulang lagi ya. Kitab para ulama. Kitab para ulama tapi kitab kena banding juga. Ada juga kitab yang sesat. Ada juga kitab yang sesat. Jadi kena banding, kena banyak kitab. Banyak kitab. Kitab yang banyak adalah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila banding semua sekali, oh nampak ini lain ni daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni kitab ni lain. Buktinya dibanding dengan kitab ni. Pasal apa? Kita dah tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak jumpa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tak jumpa tabi'in, tak jumpa tabi'ut tabi'in. Yang ada ni kitab-kitab para ulama ni. Tapi banyak kitab, ada juga kitab yang sesat. Jadi kena banding. Tu sebab kita ni tauhid. Berbanyak kitab dah kita baca. Risalah Tauhid yang sebelum ni dengan almarhum Ustaz Salahuddin, Risalah Tauhid, apa Kifayatul Awam aku tak silap kan, Tahqiqul Maqam kemudian kita buka Faridatul Faraid, kita buka Paku Iman, kita buka apa nama ni, Tuhfatul Raghibin, dah belum lah. Kita buka Aqidatul Najin. Isinya sama. Isinya tu sama. Susunan ayat tu mungkin beza sikit. Isinya sama. Ada rezeki habis kitab ni masuk kitab Arab pula. Kan? Banding kitab Melayu dengan kitab Arab. Sama tak? Tengok. Kan? Dan setengah daripada alamat kiamat itu, tanda-tanda kiamat itu berkekalan hingga sekarang ini seperti dagang agama. Yang ini sedikit orang yang menolong akan agama, dan sedikit amanah, dan banyak khianat, dan menegahkan zakat, dan menderhakakan dua ibu bapa. Derhaka dua ibu bapa, ya Allah. Kan? Depan mata nampak. Bapaknya tu bagi makan daripada kecil sampai besar, badannya pun besar, sekali bapaknya sakit tak dijaga, dihalau di rumah. Allah, ya Allah, ya Rabbi Karim. Tak sebutlah siapa. Dan memutuskan rahim itu tanda kiamat tu. Dan memutuskan rahim, silaturahim. Berpatah arang ni pun nampak juga depan mata ni. Wah, anak tak bapak tak mengaku anak. Kan? Anak tak mengaku bapa, saya belum jumpa lagi lah. Tapi ini yang saya pernah jumpa lah, pengalaman hidup kan. Bapa tak mengaku anak. Agak kena buat orang Ustaz. Mungkin juga kan, dibagi sihir itu, sihir ni, macam-macam sihir kan. Isteri derhaka suami kan. Macam-macam. Baik, memutuskan rahim dan menaruhkan orang bermain joki, dan minum arak, dan menzahirkan berbuat zina, dan menyatakan memakan riba. Tu bab riba tu, kalau bahasa saintifik ini atau bahasa ekonominya, bunga, interest, lagi apa, faedah, itu semua riba. Riba ni formula dia senang aja. Kita pinjam RM10, kena bayar balik RM11. RM1 tu riba. Masalahnya, Ustaz beli beza Ustaz tu macam mana? Loan ke cash? Loan. Tu riba. Ustaz ada interest kan? Ada.
Habis macam mana ustaz pun sewa riba? Macam mana ustaz? So yang cakap je, tak? Itu dah ulang banyak kali kan benda ni kan. Dalam kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusur, ulang lagi. Penggal yang dia ada 3 penggal. Penggal pertama, penggal yang kedua pada bab muamalat, jual beli. Satu cara nak mengelakkan riba. Yang pertama beli cash lah, tapi dalam kitab tu tak sebutlah cash. Siapa yang mampu beli cash? Bunyi je beza tu 43,000. Ingat saya mampu nak beli cash. Sebulan ngumpul RM50 susah. Habis tu lah, habis je tak. Nak ngumpul 43,000 beli cash. Dah bekaran kereta tu baru mampu katnya. Kedai tu dah tak jual. Ni saya nak beli pizza. Pizza dah 10 tahun dah tak ada kereta tu. Jadi loan juga. Tapi dalam kitab Idaman Penuntut, kitab Idaman Penuntut ni kitab Melayu, tapi ambilannya tu yang pertama Matlaqul Badrain, sumbernya tu. Yang kedua kitab Bujarimi Kena, yang ketiga kitab Bajuri, 2 kitab Arab. Cara nak mengelakkan riba, yang pertama kita niatkan interest ke bunga ke faedah tu, kita buat loan, dia rumah ke kereta ke, kita niatkan satu hibah. Hibah ni pemberian semata-mata, tak ada niat apa-apa, saja-saja bagi. Ataupun yang kedua, niat hadiah. Hadiah ni kita nak menyukakan orang yang kita bagi. Tak? Jadi interest, bunga, faedah tu kita buat loan, kita niatkan yang lebih, yang interest tu hibah ataupun hadiah. Perlu cakap tak Ustaz dengan orang bank? Tak payah. Masalahnya kalau orang bank tu faham tak apa. Orang pun pergi cakap, yang interest ni, interest ni saya niatkan hibah. Cik, kami tak jual insurans. Tak, ini hibah bukan insurans ni, hibah saya bagi saja-saja. Tak, encik memang kena bayar ni. Jadi panjang cerita. Dia tak faham. Ataupun hadiah. Ni yang interest ni saya bagi hadiah. Hadiah? Ni memang encik kena bayar interest. Payah. Kecuali kalau dia, ya ke, terima kasih encik, dapat saya satu ilmu, alhamdulillah. Terima kasihlah encik. Kalau itu bagus, alhamdulillah. Bertuah. Tak? Jadi apa nama ni, niatkan hibah atau hadiah interest tu. Ustaz cakap lambat, saya dah habis dah loan, dah selesai dah. Tak apa, niatlah sekarang. Ya Allah, dulu aku tak tahu, ya Allah, sekarang aku niatkan yang interest tu dulu aku bayar, aku niat hibah atau hadiah. Mudah-mudahan diterimalah oleh Allah Ta'ala. Saya dah habis selama dah, rumah kita dah habis bayar dah Ustaz baru cakap. Bukan salah saya saya pun baru kat sini kan, beberapa tahun. Jadi apa nama ni tadi, niatkan hibah atau hadiah. Lepaslah kita daripada riba. Kalau dapat beli cash lagi bagus. Baik, secukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Tandakan nanti saya lupa. 232 bawah sekali tu nanti sambung. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.